Secara kesimpulannya, masyarakat yang ditubuhkan oleh Nabi SAW di Madinah ini, inilah role model masyarakat yang Nabi bentuk. Dan inilah yang menjadi panduan dan teladan kepada kita. Dan ia datang daripada ada 5 kata kunci dia, tuan-tuan. Ada 5 keyword dia. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ini. Sama-sama Allah memberikan kita nikmat masa dan juga diberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesihatan sehingga kita sama-sama dapat menunaikan ibadah di rumah Allah, diberikan kekuatan sehinggalah sampai ke sini untuk beribadah kepadanya, dan juga kita dapat duduk di dalam majlis ilmu. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan juga kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat daripada majlis ini akan menjadi bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia kita ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai amal-amal yang kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk malam ni, tuan-tuan, kita akan bincang satu topik daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu topik selepas peristiwa hijrah yang kita dah bincang, iaitu selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, Nabi telah membina Masjid Nabawi dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatu padukan, iaitu antara orang Madinah dikenali sebagai Ansar dan juga di antara orang Mekah yang dikenali sebagai Muhajirin. Sekadar ulang kaji, tuan-tuan, untuk kita masuk ke topik ni. Secara kesimpulannya, masyarakat yang ditubuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ini, inilah role model masyarakat yang Nabi bentuk, dan inilah yang menjadi panduan dan teladan kepada kita. Dan ia datang daripada ada 5 kata kunci dia, tuan-tuan. Ada 5 keyword dia. 5. Pertama, pergabungan ukhuwah di antara orang Ansar, iaitu orang Mekah, orang Madinah, dan juga orang Muhajirin, orang Mekah ni, tuan-tuan, atas 5 perkara. Dan ini yang tertubuhnya satu masyarakat madani yang dibentuk dengan air tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, iaitu dengan ta'aruf, iaitu saling kenal mengenal. Yang kedua adalah melalui tafahum, iaitu saling memahami antara satu sama yang lain. Dia latar belakang macam ni, kami latar belakang macam ni, tuan-tuan. Orang Aus, Khazraj dan orang Mekah, tuan-tuan, tak sama. Perwatakan mereka tak sama, tuan-tuan. Kita dah bincang dahulu dah. Kenapa Nabi dakwah di kota Mekah, orang Mekah tolaklah dakwah Nabi. Tapi bila Mus'ab bin Umair dakwah di kota Madinah, orang Madinah beriman dengan Mus'ab ni sangat mudah. Bukan sekadar orang Madinah, tuan-tuan, tapi ketua-ketua orang Ansar, Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, mereka ni masuk Islam dengan mudah sangat mudah. Sebab apa? Latar belakang mereka tak sama. Geografi mereka tak sama, tuan-tuan. Jadi perubahan-perubahan itu kena faham. Pertama tadi mereka ta'aruf, yang kedua mereka tafahum. Lepas tafahum, tuan-tuan, maka datanglah keyword yang ketiga, iaitu adanya ta'awun. Kita faham, lalu kita pun tolong menolong. Ta'awun, tolong menolong. Yang ini ada kekurangan, tolong. Yang ini ada kelebihan, berikan bantuan. Dan ini yang kita bincang sebelum ni. Antaranya yang berlaku kepada Abdul Rahman bin Auf, daripada seorang jutawan Mekah
sampai ke Madinah tak bawa apa-apa tuan-tuan, lalu disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari, seorang jutawan di kota Madinah. Lalu Sa'ad bin Rabi' ni tawarkan macam-macam kepada Abdurrahman bin Auf. Apa yang dia tidak ada, harta ke, apa keperluan dan sebagainya, minta. Maka dia akan penuhi. Ini satu perkara yang kita kena belajar. Dan itulah sepatutnya yang ada dalam masyarakat Muslim. Kita ambil tahu kalangan-kalangan kita, dia perlukan sekian perkara, kita bantu tuan-tuan. Sebab kita nak tubuhkan satu masyarakat. Sebab itu, dalam agama kita tuan-tuan, tak pernah salah untuk kita menjaga tepi kain saudara kita, menjaga tepi kain jiran tetangga kita. Tak ada masalah tuan-tuan, jagalah. Ambil tahu tentang keperluan-keperluan mereka supaya kita dapat tolong-menolong. Lepas ta'awun tuan-tuan, maka adanya takaful. Ni kita istilah takaful tuan-tuan. Kita ada istilah takaful. Takaful ini adalah saling menanggung. Yang ini tanggung yang ini tanggung yang ini. Yang ini adanya istilah takaful. Maka setelah itu tuan-tuan, datanglah ithar. Ithar ini adalah sentiasa mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Ini kita dah bincang contoh yang paling mudah. Sebenarnya sifat-sifat ini adalah sifat bagi masyarakat negara moden pada hari ini. Kita pergi ke negara moden tuan-tuan, tengok. Mereka mengutamakan orang lain. Macam mana tuan-tuan? Sentiasa berfikir macam mana nak mudahkan orang lain. Sebab itu negara-negara maju, mereka berfikir macam mana nak memenuhi hak-hak orang-orang yang kelainan upaya. Ada tempat duduk khas untuk mereka, ada laluan-laluan khas untuk mereka, disediakan keperluan-keperluan mereka. Ini adalah sebahagian daripada ithar. Mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Sebenarnya, ini adalah masyarakat yang Nabi bina. Bayangkan kalau masyarakat Islam tuan-tuan membentuk masyarakat kita ni seperti ini, sebenarnya dia adalah sebahagian daripada ciri-ciri negara-negara maju. Secara automatik, tak sekadar kita ikut apa yang Nabi ajar, tetapi secara tanpa sengaja tuan-tuan, secara tidak langsung membawa kita menjadi masyarakat yang maju setanding dengan negara-negara maju yang lain. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi SAW bina masjid dan setelah Nabi persaudarakan membina masyarakat tuan-tuan, maka Nabi telah bergerak satu lagi langkah. Yang ini iaitu selalu kita dengar Nabi menubuhkan piagam Madinah. Nabi menubuhkan piagam Madinah. Kita dengar secara tak langsung tuan-tuan piagam Madinah ni. Cumanya kita mungkin tak berapa detail apa sebenarnya yang ada pada piagam Madinah ni. Apa yang ada pada piagam Madinah? Piagam Madinah ni tuan-tuan dalam bahasa mudahnya iaitu Nabi membentuk perlembagaan bagi kota Madinah. Dia macam negara kita tuan-tuan, ada perlembagaan. Bila kita faham ini istilahnya perlembagaan, maka secara automatik kita tahu secara holistik sistem perlembagaan bagi negara tu, sistem perundangan bagi negara tu. Automatik tuan-tuan. Jadi Nabi bina je piagam Madinah, maka ada dah sistem perundangan bagi negara tersebut. Yang kedua tuan-tuan, bila adanya piagam ataupun kita panggil perlembagaan, automatik ia adalah sebagai simbol kepada kemerdekaan bagi negara tersebut. Kalau negara ni tak merdeka tuan-tuan, dia tak ada perlembagaan. Jadi adanya piagam, maka Nabi angkat Madinah ni sebagai satu negara yang merdeka. Dia tak tunduk pada mana-mana kerajaan. Dia tak takluk pada mana-mana kuasa. Melainkan mereka mentadbir dan mengurus negara mereka sendiri. Kemudian dengan adanya perlembagaan, maka perjanjian hak-hak kerakyatan tu dijaga, dipelihara. Dan ini paling utama. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak nak berlakunya kejahilan, ketaksuban dan segala pengaruh-pengaruh luar tu ada di dalam kota Madinah. Nabi nak membina keyakinan pada orang-orang Madinah ni, yang mana orang Muhajirin ni datang dan bersama bergabung dengan orang-orang Madinah ni tuan-tuan adalah sebagai satu umat. Ni tuan-tuan boleh tengok fasal-fasal yang ada di dalam perlembagaan Madinah. Jelas tuan-tuan, Nabi sebut jelas. Tapi yang bagusnya tuan-tuan, Nabi pecah perlembagaan ni. Ada perlembagaan antara orang Islam, kerjasama sesama Islam, orang Mekah dan orang Madinah. Ada satu lagi perlembagaan iaitu di antara Nabi dengan orang-orang Yahudi yang bukan Islam. Nabi pecahkan tuan-tuan. Dan perlembagaan yang Nabi bina antara Nabi dengan orang Yahudi ni tuan-tuan, perlembagaan yang kita tengok Nabi ni dia melindungi hak-hak orang Yahudi di kota Yathrib ataupun di kota Madinah.
Tidak ada istilah penindasan. Sebab apa tuan-tuan? Itulah yang membezakan kerajaan Islam yang Nabi bina di Madinah ni tuan-tuan, dia tak sama dengan kerajaan-kerajaan yang sezaman dengan waktu itu. Sebab kerajaan pada zaman tu tuan-tuan dia ada dua je. Kezaliman, penindasan. Kezaliman, penindasan. Dan dia plus satu lagi iaitu ketaksuban. Kita boleh tengok macam mana kerajaan Rom, macam mana kerajaan Parsi, macam mana kerajaan Mesir, macam mana kerajaan yang berada di Ethiopia ataupun Habsyah. Sama je konsep dia. Datangnya Nabi bina satu model negara baru, iaitu Nabi SAW tunjukkan dia ni dan Muslim, iaitu kalangan orang Yahudi, tapi hak-hak kerajaatannya dijaga. Memang Nabi beri tuan-tuan, Nabi lindungi hak-hak dia, tapi itu adalah sebagai satu keselamatan, perlindungan. Kenapa tuan-tuan? Okey. Masa Nabi SAW sampai dekat Madinah, cerita yang masyhur, ada seorang lelaki daripada Yathrib ni, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita kenal, ni ketua munafik. Dia ni sebenarnya tuan-tuan, orang Aus dan Khazraj telah melantik dia nak menjadi pentadbir dah. Dia nak diangkat menjadi raja dah tuan-tuan di kota Yathrib ni. Sampai kan disebut dalam riwayat, dia telah membuat dah tempah dia punya mahkota dia. Belum siap lagi je, tinggal nak dipakai tuan-tuan. Nak secara officialnya diangkat sebagai ketua bagi kerajaan Yathrib pada waktu itu. Tapi bila sampainya Nabi SAW, orang yang paling lantang menentang sudah tentulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab dia merasakan kedatangan Nabi ni adalah merampas hak dia sebagai pemerintah. Jadinya Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia buat satu rancangan dengan kawan-kawan dia, iaitu untuk meruntuhkan kerajaan Nabi. Tapi bijaknya Nabi telah ada perjanjian di antara Nabi dan juga orang-orang Yahudi. Yahudi ada 3 je tuan-tuan. Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Bani Qainuqa dia gabung, disaudarakan dengan keluarga Khazraj. Kalau tuan-tuan tengok pada carta, orang Madinah ni Ansar dia ada 2. Khazraj, Aus. Khazraj, Aus. Khazraj ni, kalangan orang Ansar ni, saudara dia Yahudi Bani Qainuqa yang duduk dalam kota Madinah. Manakala orang Aus pula, saudara dia Nadir dan juga Quraizah. Nadir dan Quraizah, keluarga ni daripada Aus. Jadinya tuan-tuan, mereka ni secara tak langsung dah bergabung dah. Dan secara tak langsung tuan-tuan, mereka dah ada piagam, dah ada perjanjian dengan Nabi SAW. Hak-hak mereka dipenuhi, tak ada seorang pun ditindas. Tapi tujuan yang lebih jelas lagi, bila Abdullah bin Ubay bin Salul ni rancang nak runtuhkan kerajaan Nabi, tak boleh berlaku. Kenapa? Sebab bila dia nak runtuhkan kerajaan Nabi, maka dia perlu berpakat kepada golongan-golongan Yahudi ni. Sebab orang Yahudi ni lah yang ada harta, orang Yahudi ni lah yang ramai dekat Yathrib ni, maka kekuatan tu perlu daripada sokongan orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi dah terikat dah dengan piagam ni. Dia ada perlembagaan dah terikat dah. Bila terikat dengan perlembagaan ni, maka dia tak boleh bergerak lah. Nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh. Akhirnya dia berjaya lah. Perlembagaan ini melunturkan semangat dan melunturkan pengaruh-pengaruh daripada orang-orang munafik. Sebab itu Abdullah bin Ubay ni dia diam. Dia tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Sampailah dia tengok tahun kedua Hijrah, Nabi menang pula dalam perang Badar. Kawan-kawan dia pula ramai pula dah masuk Islam. Tinggal dia sendirian tuan-tuan. Tak tahu dia nak buat apa. Akhirnya dia pun berpura-pura masuk Islam. Dan dia cuba rosakkan Islam daripada dalam. Dan benda ni, dia punya sabar dia tuan-tuan sampai tahun ke-6 Hijrah. Ni kita akan jumpa nanti kisah-kisah ni. Sampai tahun ke-6 Hijrah tuan-tuan, dia ikut je rentak Nabi ni. Tapi semua peperangan Nabi dia tak pernah hadir. Dan Allah Ta'ala sebut jelas dalam Quran cerita tentang orang-orang munafik ni. Khususnya di dalam peperangan Ahzab ataupun perang Khandaq. Jelas Allah Ta'ala sebut perangai-perangai orang munafik ni. Waktu Nabi dalam keadaan getir, dalam situasi yang sangat-sangat sukar tu, orang Yahudi tinggalkan, orang-orang munafik ni tinggalkan kem-kem orang Muslim. Sebab apa? Dengan alasan kami ni perlu jaga rumah kami, harta-harta kami, keluarga kami. Mereka berundur tuan-tuan daripada kem Muslimin, duduk kat rumah mereka. Allah tegur, Allah sebut dalam surah Ahzab. Lalu tuan-tuan, yang pertama kali mereka join Nabi ni adalah selepas itu. Ada satu situasi yang dikenali sebagai perang Bani Al-Mustalik. Selepas perang Ahzab, ada satu perang namanya perang Bani Quraizah. Orang Yahudi bangsa ketiga pula dihalau. Lepas tu ada satu lagi perang namanya perang Bani Al-Mustalik.
Perang ni lah tuan-tuan, ada satu peristiwa besar yang kita maklum tuan-tuan, namanya peristiwa Hadithul Ifki, tentang Aisyah telah dituduh dengan tuduhan yang sangat berat lah. Dan itu adalah rencana daripada orang-orang munafik. Nak cerita apa tuan-tuan? 6 tahun dia sabar. 6 tahun dia cuba menghancurkan kerajaan Islam. Ini benda yang kita kena tahu tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita faham situasi-situasi ni, kita boleh nampak kebijakan Nabi SAW ni, dia menyusun pentadbiran dia. Bahasa kita lah tuan-tuan, politik tu pandai lah. Cerita mudah. Politik Nabi tu kita boleh belajar daripada pentadbiran pengurusan Nabi SAW di kota Madinah. Baik, Nabi ni dia dapat belajar daripada siapa tuan-tuan? Nabi tidak ada ayah, Nabi tak ada datuk, Nabi tak ada abang, Nabi tak ada sesiapa tuan-tuan yang menjadi mentor untuk Nabi ni mengurus negara. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mendidik Nabi secara langsung melalui ada 2 contoh. Nabi Isa bukan pemerintah, Nabi Musa bukan pemerintah, Nabi Ibrahim bukan pemerintah. Kita buka dalam Quran tuan-tuan, tengok kisah-kisah para anbiya. Nabi-nabi ni dia bukan pemerintah. Nabi SAW menubuh negara dan dia mengurus negara. Nabi-nabi yang lain tidak ada. Tapi Allah datang 2 kisah. Salah satunya iaitu tentang Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf ni jadi pemerintah. Dan sebab itu kalau tuan-tuan tengok surah Yusuf, dia diturunkan pada tahun ke-10 Hijrah. Minta maaf, tahun ke-10 kenabian. Iaitu pada tahun dikenali sebagai Amul Huzun. Tahun Nabi berduka cita tu. Yang pertama kewafatan pakciknya, seterusnya kewafatan Khadijah. Kemudian Nabi dihalau pula oleh orang-orang Quraisy dan sebagainya. Waktu tahun tu tuan-tuan, Allah turunkan surah Yusuf ni secara komplit daripada ayat pertama sampai akhir. Dan dalam kisah tu Allah ceritakan ketokohan Nabi Yusuf AS sebagai pemerintah Mesir. Kan dia diangkat menjadi Al-Aziz Mesir tuan-tuan. Satu lagi kisah iaitu Allah Ta'ala datangkan cerita daripada kisah surah Al-Kahfi, cerita tentang Zulkarnain. Ini dua topik ni tuan-tuan. Kalaulah kita ada masa tuan-tuan nak buka-buka tengok 2 kisah ni tuan-tuan, secara teorinya Allah Ta'ala maklumkan kepada Nabi SAW ni apa pengajaran daripada Yusuf dan apa pengajaran daripada Zulkarnain dalam kisah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tuan-tuan, dia turun awal lagi, iaitu pada saat-saat Nabi SAW buntu. Bila Nabi dakwah secara terbuka, terang-terangan, tiba-tiba dakwah Nabi dihalang. Nabi tak dibenarkan berdakwah. Sebab Nabi dakwah secara terbuka, maka Abu Jahal buat satu keputusan, dihalang semua dakwah Nabi. Maka Nabi SAW dia berdakwah di rumah siapa? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Sebelum Nabi buat keputusan dakwah di rumah Al-Arqam ni, Allah telah turunkan surah Al-Kahfi. Dan dalam surah Al-Kahfi Allah datangkan ada 4 kisah. Kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik kebun, kisah Nabi Musa dan Khidir, dan kisah Zulkarnain. 4 kisah ni dia menjadi teladan kepada Nabi pada waktu tu. Ini kita cerita panjang tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan ingat lagi saya punya kuliah sebelum ni, tuan-tuan boleh tengoklah tontonan kembali video-video yang lama. Tuan-tuan akan perhatikan saya ada pernah sebut 4 perkara ni tentang kisah Al-Kahfi ni, surah Al-Kahfi ni, pengajaran kepada Nabi SAW. Jadi 2 kisah ni Allah dah turun awal sebelum Nabi mentadbir Madinah. Sebelum Nabi mentadbir Madinah. Baik, apa pengajarannya tuan-tuan? Secara ringkasnya, pada kisah Zulkarnain, Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan kepada Nabi satu tema tuan-tuan. Zulkarnain ni adalah cerita tentang pemerintahan. Dan Zulkarnain ni tuan-tuan, dia punya tema dia adalah tema rahmah. Tema Zulkarnain ni adalah tema rahmah. Tuan-tuan kalau tengok kisah Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi, sebelum kisah Zulkarnain ni adalah cerita tentang Musa dan Khidir. Dan Musa dan Khidir ni Allah sebut tentang mereka berdua ni dari sudut ilmu tu adalah rahmah. Tema dia rahmah. Dan Allah sambung tema tu dalam kisah Zulkarnain dengan perkataan wa yas'alunaka an dzikirnain, kata Allah. Allah sebut wa yas'alunaka, ada huruf waw dekat situ, wawul ataf. Itu menunjukkan kesinambungan al-munasabah. Cerita Musa dan Khidir tu dan Zulkarnain tu dia berkongsi dengan satu tema. Temanya adalah rahmah. Sebab itu bila tuan-tuan buka kisah Zulkarnain, Allah sebut Zulkarnain ni secara mudahnya ringkas hidup dia pergi 3 tempat.
Satu dia pergi di kawasan yang paling barat, tempat terbenamnya matahari. Kemudian dia tengok bangsa tu pula. Tuan-tuan. Lalu Zulkarnain sebutkan undang-undang bagi negara tu. Kemudian Zulkarnain pergi yang paling timur sekali. Dan dia tengok orang yang paling timur ni orang yang macam tak ada tamadun, tak ada tempat-tempat perlindungan. Yang Allah Ta'ala sebut kawasannya itu terdedah, terkena cahaya matahari. Kemudian yang ketiga destinasi dia, Zulkarnain naik gunung. Sampailah dia jumpa satu bangsa, dan bangsa itu dalam keadaan bahaya kerana hampir nak diserang dengan Ya'jud Ma'jud. Cerita ni tuan-tuan, kalau nak pergi secara detail, tuan-tuan akan nampak betapa bijaknya Zulkarnain ni sebagai pemerintah. Dan itu adalah panduan kepada Nabi. Okeylah, kita sebut sikitlah tuan-tuan supaya dia tak tergantung macam tu ceritanya. Saya nak detailkan sikit bagi kita nampak tuan-tuan. Baik. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, tuan-tuan boleh tengok dalam kisah tu, kisah Zulkarnain. Tuan-tuan boleh buka pada ayat 83. Ayat 83. Allah sebut cerita Zulkarnain ni. Saya tak detail tuan-tuan, semua ringkas je. Antara yang paling penting tuan-tuan, Allah mulakan cerita Zulkarnain ni adalah dengan perkataan inna makanna lahu fil ard, kata Allah. Sesungguhnya kami telah makanna lahu fil ard. Kami telah memberikan kekuasaan pemerintahan kepada kamu. Secara konsisten dalam Quran, setiap kali Allah menggunakan perkataan makanna lahu ni, fa'il dia adalah Allah. Fa'ilnya adalah Allah. Kata kerja, siapa yang berikan kuasa tu? Allah. Tuan-tuan boleh buka Quran ni, banyak tempat Allah sebut perkataan ni. Kalau kita sebagai pemerintah, penguasa, pentadbir dan sebagainya, baca ayat ni tuan-tuan, kita akan dapat satu mesej jelas. Kuasa yang kita ada, tampuk pemerintahan yang kita ada, dan sebagainya ni tuan-tuan, kena ingat, dia adalah amanah daripada Allah. Dia bukan anugerah, dia amanah. Dia bukan kemegahan, tetapi dia adalah beban daripada Allah Ta'ala. Allah yang beri. Maka Allah yang beri, maka ikutlah apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi seorang pemerintah, dibaca ayat-ayat macam ni tuan-tuan, satu perkara dia akan sedar. Apa yang saya buat bukan ikut kehendak saya, bukan ikut selera tekak saya, tapi ikut apa yang Allah kehendaki. Perkataan tu, makanna lahu fil ard. Kedua tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut pada Zulkarnain ni, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi ni, bahkan tuan-tuan baca saban minggu, perkataan sababa ni diulang-ulang. Sababa kan? Sababa, fa'atba'a sababa. Apa maksud sababa ni tuan-tuan? Sababa ni artinya habl. Habl ni artinya macam tali tuan-tuan. Dia penghubung. Para ulama tafsir, antaranya Al-Hafiz Ibn Kathir, dia bawa pandangan daripada para sahabat Nabi. Sababa ni, sahabat-sahabat Nabi kata apa? Dia adalah ilmu pengetahuan. Ada yang terjemahkan itu adalah skill, kemahiran pentadbiran. Ada yang kata sababa ni adalah penguasaan pelbagai bahasa. Macam-macam tafsiran. Tapi nak bahasa mudah, sababa ni adalah kelebihan, gifted yang Allah beri pada seorang penguasa. Bila dia ni diangkat menjadi penguasa tuan-tuan, dia mesti ada satu kelebihan. Kita tengok dia, dia ni ada wibawa lah. Kita tengok dia tuan-tuan, memang dia ni pandai berkata-kata lah, pidato dia hebat lah. Kalau kita tengok dia tuan-tuan, otaknya cekap lah. Itu adalah sababa. Itu sababa tuan-tuan. Maksudnya, ciri-ciri seorang penguasa, seorang pemerintah tu Allah beri. Cuma bagusnya tuan-tuan, dalam kisah surah Az-Zulkarnain ni, surah Al-Kahfi cerita Zulkarnain tuan-tuan, bila Allah sebut cerita orang di barat tu, Zulkarnain sebut benda apa tuan-tuan? Benda yang paling pertama sekali Zulkarnain sebut kepada kaum dia, kaum yang berada dekat barat tu, adalah kata Zulkarnain, iaitu Okey, baik. Kata Zulkarnain tuan-tuan, dia kata apa? Man amana wa amila saliha falahu jazaa'anil husna. Kemudian dia kata lagi, man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Dua benda tuan-tuan. Dia kata apa? Siapa yang menzalimi, maksudnya siapa yang melakukan kezaliman, maka dia akan diazab, dijatuhkan hukuman. Siapa jatuhkan hukuman? Iaitu undang-undang yang ditetapkan oleh Zulkarnain. Lalu Zulkarnain ingat lagi, thumma yuraddu ila rabbih.
kamu bukan sekadar dihukum dengan undang-undang di sini, di dunia, bahkan kamu akan diazab oleh Tuhan kamu di hari akhirat. Maksudnya apa tuan-tuan? Mesej pertama yang kadang-kadang kita blind spot, tak nampak. Pertama tuan-tuan, bila Zulkarnain sebut man zalama, siapa yang melakukan kezaliman. Artinya apa tuan-tuan? Zulkarnain ni dia tak bias. Dia tak bias. Orang mukmin kita bagi undang-undang macam ni. Orang tak mukmin undang tak. Dia sebut umum je. Siapa yang buat kejahatan, kamu beriman ke, kamu tak beriman ke, kamu bangsa aku ke, bukan bangsa aku, semua sama. Hukuman tetap hukuman. Adil lah tuan-tuan, adil. Yang kedua adalah menunjukkan kepada kita tuan-tuan, iaitu setiap pemerintah ni dia kena ingatkan masyarakat dia adalah berkaitan tentang kehidupan hari akhirat. Kita ingat cerita hari akhirat ni seorang penguasa atau pemerintah hanya pada orang mukmin. Salah tuan-tuan, salah. Sebenarnya dia kena sebut umum. Orang mukmin ke ataupun rakyat ataupun masyarakat yang bukan mukmin perlu diingatkan tentang kehidupan selepas kematian. Kerana apa? Mana-mana agama tuan-tuan ada keyakinan kehidupan selepas kematian. Secara fitrahnya kita ni tuan-tuan, memang Allah dah install dah dalam diri manusia ni ada kepercayaan tentang hari kebangkitan. Tengoklah mana-mana agama tuan-tuan, bukan sekadar Islam saja. Agama ni, agama itu, agama ini, semuanya ada kepercayaan, semua ada. Jadi penting ingatkan tentang hari kebangkitan ni sebab beza tuan-tuan, rakyat yang hidup dengan keyakinan ada kehidupan selepas kematian dengan rakyat yang hidup tanpa kepercayaan tentang hari kebangkitan. Benda tu kena pesan. Sama ada dia mukmin ataupun tak mukmin, sebab perilaku dia, cara tindak tanduk masyarakat tu akan berbeza. Dan ini yang Allah Ta'ala sebutkan. Dan itu adalah pengajaran pada Nabi. Sebab itu Nabi SAW bila dia takbir, dia cerita tentang hari kebangkitan, hari akhirat ni umum. Orang Muslim, Muhajirin, Ansar pun sama. Orang-orang Yahudi pun sama. Tak ada satu pun Nabi cerita, okey cerita ni untuk orang Islam je. Yahudi kita tak cerita. Tak. Nabi sebut umum tuan-tuan. Umum. Semua orang maklum benda tu. Itu yang cara Nabi bertindak seperti mana yang Allah sebutkan di dalam surah ini. Baik, kemudian tuan-tuan, pada cerita Nabi SAW, pada kisah Zulkarnain pergi ke timur pula, iaitu Allah Ta'ala sebutkan di timur itu lam naj'ala lahu min dunihi ma sitra. Zulkarnain tengok ada satu bangsa dekat sana dan bangsa itu tidak ada perlindungan. Ada sebahagian tafsir kata apa? Mereka ni adalah bangsa primitif. Yang di barat tadi tu dia boleh urus kehidupan dia, tapi mereka ni melakukan sesuatu yang melampaui batas. Maka diletak undang-undang. Bangsa yang kedua ni bangsa primitif. Dia tak boleh urus kehidupan dia. Dia tak tahu macam mana nak buat rumah, macam mana nak itu. Dia tak ada. Dia terlalu asas. Maka Zulkarnain pun datang. Zulkarnain pun menguruskan kehidupan-kehidupan mereka. Baik. Ada dua pengajaran. Pada kisah Zulkarnain di barat, itu adalah menunjukkan kepada kita kepentingan pertama seorang pemerintah ni adalah kepentingan agama, ilmu dan agama, dan kepentingan undang-undang. Itu sebab tu Nabi buat perlembagaan tu, piagam tu. Masa Zulkarnain pergi ke timur, iaitu memenuhi keperluan-keperluan manusiawi, iaitu keperluan pakaian, keperluan pendidikan, keperluan tempat perlindungan, keperluan kebajikan-kebajikan. Yang itu yang disebutkan pada kisah di timur. Sebab itu kalau pemerintah dia hanya berat kepada ilmu dan agama, abaikan keperluan, tak boleh juga. Ada pemerintah berat kepada keperluan pendidikan sekian-sekian, tapi abaikan agama dan ilmu, tak boleh juga. Dia balance tuan-tuan. Yang ini kena buat, yang ini pun kena buat. Manakala yang ketiga tuan-tuan, yang masa Zulkarnain naik ke bukit, ke gunung, jumpa satu bangsa yang diancam oleh Ya'juj Ma'juj, itu adalah cerita tentang keperluan keamanan dan kemerdekaan. Sebab bangsa ni diancam. Lalu Zulkarnain pun datang untuk memberikan perlindungan pada mereka. Dibinalah satu tembok besi supaya Ya'juj Ma'juj itu tak keluar daripada tembok tersebut. Ini adalah sebagai satu gambaran asas. Kalau kita dapat pergi detail tuan-tuan, kita akan lebih faham lah. Tapi saya hanya memberikan satu pintu je tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok. Ini salah satu cara Allah Ta'ala memberikan mentor pentadbiran sebagai penguasa kepada Nabi SAW. Manakala pada kisah Nabi Yusuf AS, Allah sebut ada satu tema tuan-tuan. Tema Zulkarnain, tema rahmah. Sebagai penguasa, kamu kena ada sifat rahmah, kena ada sifat belas kasih. Sebab itu setiap kali kisah Zulkarnain, Allah gunakan perkataan wajada. Pergi sana, wajada kaum, dia jumpa kaum ni.
Pergi sana, dia wajada kaum, dia jumpa kaum ni. Pergi sana, jumpa kaum. Artinya pemerintah ni, dia pergi mana-mana tempat wilayah dia, dia kena fokus kepada membangunkan manusia. Bukan mencari harta, mencari kemewahan, mencari kepentingan-kepentingan peribadi. Itu mesej, tuan-tuan. Baik. Pada kisah Yusuf, tuan-tuan, tema yang Allah Ta'ala angkat dalam kehidupan Nabi Yusuf AS ni adalah sifat al-muhsinin. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Yusuf, berapa banyak Allah ulang perkataan al-muhsinin. Banyak, tuan-tuan, banyak. Yusuf al-muhsinin, Yusuf al-muhsinin. Muhsinin ni apa, tuan-tuan? Dia ada 3 maksud. Pertama, muhsinin itu artinya dia ni orang baik. Kedua, muhsinin itu artinya orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, muhsinin itu artinya orang yang tetap konsisten dalam kebaikan. Itu maksud muhsinin. Isim maf'ul, tuan-tuan. Muhsinin. Dia betul-betul baiklah. Dia bukan sekadar baik dekat sini, jahat dekat sana. Tidak. Dia betul-betul baik. Orangnya baik, sentiasa buat baik dan sentiasa dalam kebaikan. Lalu Allah Ta'ala sebut, macam mana nak faham muhsinin pada Yusuf ni? Allah sebut dalam beberapa tempat yang Allah ulang banyak kali. Pertama, waktu Yusuf AS ni, yang dia ni dibuang dalam perigi. Allah kata Yusuf muhsinin. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran. Kedua, minta maaf, tuan-tuan. Pertama, Yusuf ni dia digoda oleh isteri kepada Al-Aziz Mesir. Allah kata Yusuf ni adalah muhsinin. Kedua, Yusuf masuk dalam penjara. Allah kata Yusuf muhsinin. Ketiga, Allah kata Yusuf ini menjadi pemerintah Mesir, Al-Aziz Mesir. Yusuf ini adalah muhsinin. Macam ni nak faham, tuan-tuan? Allah nak bagi gambaran macam ni. Yusuf daripada orang Palestin, tiba-tiba diangkut oleh pedagang ni, dijual di pasar gelap. Daripada pasar gelap dibeli dan dia duduk di istana. Daripada kecil sampai dia jadi remaja, tuan-tuan, duduk dekat istana. Allah kata Yusuf muhsinin. Sebab apa? Secara fitrahnya, tuan-tuan, kebiasaannya manusia kalau hidup membesar dalam istana, selalunya dia berubah menjadi negatif lah. Sebab apa? Dia dihimpit, dipenuhi dengan kesenangan. Tapi Allah tunjuk Yusuf tak macam tu. Daripada dia kecil, membesar dalam istana, dia membesar dalam keadaan muhsinin. Dia tetap baik, tak berubah pun sikap dia, tak berubah pun sifat dia. Kemudian dia masuk penjara, dia tetap muhsinin juga. Dia duduk dalam penjara, tuan-tuan, dia tetap muhsinin. Sebab apa? Dua kawan dia kata, kau ni memang muhsinin lah, wahai Yusuf. Kau ni muhsinin. Sebab duduk dalam penjara pun, dia tak ada hasad, dia tak berdendam, dia tetap memaafkan, tuan-tuan. Itu Yusuf. Dia tak stres, dia tak bunuh diri, dia tak melakukan benda-benda yang tak munasabah. Dia tetap dalam keadaan positif, muhsinin. Walaupun dipenjarakan, ditambah-tambah tempoh dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Yusuf. Kemudian bila Yusuf keluar jadi pemerintah Mesir, Allah kata apa? Yusuf adalah muhsinin. Dia jadi pemerintah, dia tak zalim, tuan-tuan. Bahkan dia memerintah dengan seadil-adilnya. Dia pemerintah Mesir. Tapi masa Mesir 7 tahun dalam keadaan darurat, apa yang berlaku, tuan-tuan? Abang-abang Yusuf ni daripada Palestin datang minta pertukaran barang, bantuan makanan. Dia bagi, tuan-tuan. Nak kata apa? Orang negara yang daripada sekitar Mesir, bukan orang Mesir, luar daripada Mesir, datang minta bantuan daripada Raja Mesir, Yusuf tetap bagi. Maksudnya manfaat itu tersebar. Bukan pada orang Mesir je, tapi orang-orang luar. Allah kata Yusuf ni adalah muhsinin. Tema ni menjadi tema dalam pentadbiran Nabi SAW. Tuan-tuan boleh tengok, bila Nabi SAW keluar pergi ke Mekah, Fathu Mekah, buka kota Mekah, Nabi solat di dalam Kaabah, Nabi buka pintu Kaabah, Nabi tengok orang Quraisy ni dah beratur depan Kaabah dah, menunggu apa keputusan Nabi, apa dasar-dasar polisi Nabi setelah jadi pemerintah di Mekah. Nabi kata apa, tuan-tuan? Nabi kata, seperti mana Yusuf berkata, begitulah aku berkata pada hari ini. Apa Yusuf kata, tuan-tuan? Hari ini aku memberikan kemaafan kepada kamu semua dan aku bebaskan kamu semua. Ucapan tu adalah ucapan Yusuf kepada abang-abang dia. Dia muhsinin. Dia ada peluang, ada kuasa untuk jatuh hukum, tuan-tuan, tapi dia maafkan. Itu namanya muhsinin. Nabi tak berdendam. Dan inilah mesej yang Nabi SAW bawa masa pentadbiran Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah. Okey. Jadinya Nabi SAW bina perlembagaan. Ada untuk orang Islam,
dan juga ada juga untuk orang Yahudi. Memberikan perlindungan hak-hak kenegaraan pada mereka dalam masa yang sama adalah untuk menjaga keamanan dan kemerdekaan bagi kota Madinah Al-Munawwarah. Baik. Abdullah bin Salam, tuan-tuan. Ni orang Yahudi, pendeta Yahudi, ulama Yahudi, tuan-tuan. Yang mana Nabi pernah bertanya pada orang Yahudi masa mula-mula Nabi sampai di Madinah. Nabi kata, apa pandangan kamu? Ni Nabi cakap dengan orang-orang Yahudi ni. Masa tu ada Ka'ab bin Asad, ni pemimpin Bani Quraizah. Adanya siapa lagi? Khuyai bin Akhtab, iaitu pembesar Bani Nadir. Kemudian ada lagi Ka'ab al-Ashraf. Ni ketua taiko pada orang Yahudi di Madinah, tuan-tuan. Nabi jumpa mereka, Nabi tanya, apa pandangan kamu kepada Abdullah bin Salam? Ini ulama Yahudi ni. Kata mereka 3, pujian kepada Abdullah bin Salam. Dia kata Abdullah bin Salam ini, dia ni adalah orang baik, anak kepada orang baik. Kedua, dia kata Abdullah bin Salam ni adalah ulama yang ada ilmu, anak kepada ulama yang ada ilmu. Kemudian yang ketiga, ada saya tak ingat istilah tu, tapi dia puji kepada Abdullah bin Salam. Tapi Nabi kata apa pada mereka? Kamu tahu tak, kalau Abdullah bin Salam ni masuk Islam, apa pandangan kamu? Orang Yahudi ni terdiam. Masa tu Abdullah bin Salam ni dah masuk Islam dah. Orang Yahudi diam. Lalu Nabi tanya, apa pandangan kamu kalau Abdullah bin Salam ni masuk Islam? Terus orang Yahudi kata apa? Dia tu adalah orang yang tercela dan anak pada orang yang tercela dalam bangsa. Tukar tiun, tuan-tuan, tukar. Berubah terus. Berubah. Abdullah bin Salam ni, tuan-tuan, dia rakamkan satu hadis daripada Nabi SAW. Dan hadis ini masyhur, yang selalu dibaca, tuan-tuan. Iaitu bila Nabi SAW masuk je kota Madinah, Nabi sebut satu hadis yang terkenal. Kalau kita naik seorang pemerintah, tuan-tuan, dia buat PC kali pertama tu, mesti ucapan dia tu ucapan yang paling penting sekali. Sebab kita nak tahu apa polisi dia, apa dasar dia, apa hala tuju pentadbiran dia. Nabi sebut mudah je, tuan-tuan. Sebarkan salam, beri makan, kemudian apa lagi, tuan-tuan? Sambung silaturrahim dan solat malam ketika orang lain tidur. Kamu masuklah ke dalam syurga dengan keselamatan. Hadis riwayat Bukhari, tuan-tuan. Nabi sebut 4 je. 4 ni, tuan-tuan, kita rasa macam tak ada satu pembangunan, tak ada bahasa-bahasa yang canggih-canggih sebagai seorang pentadbir negara. Sebenarnya tidak. 4 yang Nabi sebut ni, tuan-tuan, Nabi kata apa? 3 yang awal, jaga hubungan manusia dengan manusia. Jaga hubungan manusia dengan manusia. Sebar salam. Apa maksud sebar salam, tuan-tuan? Maksud sebar salam tu, hilangkan persepsi buruk. Kita jumpa si fulan, tuan-tuan, kita tak kenal dia, muka dia mencuka je, mungkin ada masalah. Tapi kalau kita start beri salam, mendoakan dia, Assalamualaikum, automatik dia akan jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia akan senyum, tuan-tuan. Hilang semua pandangan-pandangan buruk kita pada dia. Sebab apa? Kita dah mula berhubung dengan dia. Itu cara agama kita. Hilangkan persepsi-persepsi negatif. Kita tak tahu siapa dia, dia tak tahu siapa kita. Tapi jangan ada tuduhan, jangan ada sangkaan-sangkaan buruk. Sebab apa? Orang Mekah, orang Madinah ni bukan duduk satu negara, tuan-tuan. Di negara yang berbeza. Jadi Nabi kata, yang pertama, sebar salam. Yang kedua, beri makan. Apa maksud beri makan, tuan-tuan? Iaitu bantu orang-orang yang susah. Kita rapatkan jurang orang kaya dengan orang miskin. Dia tak ada jurang, tuan-tuan. Itu maksud Nabi SAW. Bina tu. Jangan ada jurang. Yang kaya terus kaya, yang miskin jadi lebih miskin. Kaya bantu miskin, miskin jangan dengki dan cemburu pada orang kaya. Sebab mereka saling memerlukan di antara satu sama lain. Saya pernah sebut dalam kuliah tafsir kita, tuan-tuan. Kita rasa orang miskin memerlukan harta kita. Sebenarnya tidak. Kita yang ada rezeki ni, tuan-tuan, memerlukan orang miskin meminta pada kita. Kenapa? Orang miskin minta pada kita, dia hanya dapat sedikit harta kita, dia dapat tampung makan dia, keperluan harian dia. Tapi kita yang memberi harta pada dia, kita dapat selamat daripada azab Allah. Kita dapat pahala dunia akhirat. Kita dihindarkan daripada musibah di dunia. Kita dapat memadamkan kemarahan Allah Ta'ala. Dan segala macam Allah limpahkan. Bahkan memberi harta pada orang, Allah tambah lagi rezeki dia. Dalam satu hadis Allah kata apa? Ya bena Adam, anfik unfik. Wahai anak Adam, kamu berinfak, aku bayar infak kamu. Aku yang top up harta kamu. Itu jaminan, tuan-tuan. Siapa lebih penting, tuan-tuan? Kita ingat orang miskin perlu harta kita, sebenarnya tidak. Kita memerlukan mereka untuk meminta harta-harta kita. Sebab kebaikan yang kita dapat daripada mereka lebih banyak. Sebab itu Nabi sebut, iaitu beri makan
beri makan. Itu menunjukkan jurang antara kedudukan ni tidak ada dah. Ketiga, Nabi SAW sebutkan hubungkan silaturrahim. Saya dah sebut awal-awal dulu tuan-tuan, silaturrahim peringkat awal antara orang Mekah dan orang Madinah ni tuan-tuan, mereka ni boleh mewarisi harta pusaka sampai tahap tu. Dan hukum ni terbatal selepas peperangan Badar. 2 tahun awal tu tuan-tuan, bila mereka disaudarakan, automatik mereka boleh mewarisi harta pusaka. Maksudnya, terima saudara yang datang kepada mereka ni sepenuh hati mereka seperti keluarga mereka. Terima tuan-tuan, terima. Sayang mereka seperti itu. Dan ini yang saya sebutkan 5 keyword tadi tuan-tuan. Ta'arufnya, ta'awunnya, takafulnya dan sebagainya tuan-tuan. Sampailah ithar tadi, ini dalam bentuk silaturrahim. Lepas selesai yang ini tuan-tuan, barulah Nabi kata apa? Solat malam ketika orang lain tidur. Iaitu kamu jaga hubungan kamu dengan Allah Ta'ala. Jaga hubungan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah perintah, buat. Apa yang Allah larang, tinggal. Kenapa Nabi tak kata solat fardu tuan-tuan? Kenapa Nabi kata solat malam? Sebab solat malam ni adalah ekstra kepada amal-amal soleh yang kita lakukan. Solat fardu tu, itu adalah fardu asas pada kita. Tapi kalau bangkit untuk solat malam, ini ekstra. Kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat 4 perkara ni kata Nabi, kamu akan masuk ke dalam syurga Allah. Rupa-rupanya 4 ni adalah hala tuju, polisi yang menggabungkan rahmah dan juga satu lagi apa tuan-tuan? Iaitu al-muhsinin. Dalam pentadbiran adanya rahmah, pentadbiran Nabi, dan yang keduanya ada sifat muhsinin, saling memaafkan. Ada kuasa, tak akan menindas orang lain. Ada kuasa, tak akan sewenang-wenangnya menjatuhkan hukum kepada orang lain. Ini cara Nabi SAW. Benda yang saya sampaikan ni tuan-tuan, dia bukan untuk kita jadi pemerintah, tapi kita dalam keluarga kita, kita sebagai majikan pada pekerja-pekerja kita, kita sebagai pemimpin-pemimpin kawasan kita, qaryah kita, kita nazir-nazir masjid. Ini salah satu cara yang kita perlu lakukan. Seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak azan ke? Okey, ada 2 minit lagi tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, bila selesainya semua perkara ni tuan-tuan, maka kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab sirah, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kepada Nabi SAW ayat-ayat kebenaran untuk berperang. Antaranya yang Allah sebutkan iaitu di dalam surah Al-Hajj. Okey, Allah Taala berikan kebenaran, baru dibenarkan berperang. Kenapa Allah benarkan berperang tuan-tuan? Setelah Nabi SAW ada kuasa. Nabi urus negara tuan-tuan. Sebelum ni 13 tahun Nabi ditekan. Okay, dihenyak-henyak oleh orang-orang Quraisy sampai Nabi SAW ni tak dibenarkan untuk berperang kepada mereka. Dan waktu ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh baca dalam beberapa kitab, antara yang diceritakan tuan-tuan, iaitu sahabat Nabi SAW, iaitu Ka'ab, Ubay bin Ka'ab tuan-tuan. Dia kata apa? Kami ni ketika berada di Madinah ni pada peringkat awal, kami ni sentiasa menyandang senjata-senjata. Pegang senjata ni setiap waktu. Waktu solat, waktu siang, waktu tidur, pegang senjata ni. Kenapa tuan-tuan? Sebab kami sentiasa diberikan ancaman serangan daripada Quraisy yang kita tak tahu. Serangan tu mendadak bila? Waktu malam, waktu subuh, waktu siang tak tahu. Mereka terpaksa pikul. Okey? Baik, kita pergi lalu azan isyak dulu tuan-tuan. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit tuan-tuan, sebelum penurunan wahyu kebenaran untuk berperang, ada 3 kisah. Pertama, Ubay bin Ka'ab cerita, sampai dekat Madinah ni, orang Madinah dalam keadaan terancam. Satu, mereka ni boleh diserang oleh Quraisy bila-bila. Dan orang Madinah ni tak ada senjata. Maksudnya senjata tu tak lengkap tuan-tuan, seperti mana orang Quraisy. Mereka sekadarnya, aset-aset perang tu tak ada. Itu pertama. Yang kedua pula tuan-tuan, minta maaf. Yang pertama ni juga, iaitu orang Muhajirin, orang Mekah yang berhijrah ke Madinah ni, mereka diancam dengan ahli keluarga yang mereka tinggal dekat kota Mekah. Itu pun ancaman juga.
Mereka diugut-ugut. Kalau buat macam ni, keluarga macam ni. Ni orang Quraisy ugut. Jadi mereka dalam keadaan kebingungan. Kita nak macam mana sekarang? Nak selesaikan masalah macam mana? Ancaman pada diri mereka, ancaman pada keluarga mereka dekat kota Mekah. Kedua, iaitu kisah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, dia ni adalah ketua bagi orang Ansar. Sa'ad bin Mu'az ni dia kira pembesar lah tuan-tuan bagi orang Ansar ni, paling atas Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni dia pergi buat ibadah umrah dekat Mekah. Dan orang Mekah ugut dia. Bayangkan, dia ni pemerintah ni. Tapi dia masuk buat ibadah umrah dekat Mekah. Waktu tu tuan-tuan, Umayyah bin Khalaf halang dia, larang dia dan ugut dia. Sedangkan mereka ni sama level ni, sekufu ni. Yang ni pemerintah, yang ni pemerintah. Jadi waktu tu kita nampak ada ancaman. Dan seolah-olahnya hubungan diplomatik Mekah Madinah ni dah terputus setelah orang Ansar terima Nabi menjadi pemerintah baru. Okey. Jadi kalau kita faham dari sudut kenegaraan tuan-tuan, ini isu besar lah. Sebab negara ni dah tak serasi dengan negara ni tuan-tuan. Macam-macam isu akan timbul lah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, iaitu Nabi SAW, seperti mana yang diceritakan oleh Aisyah, Nabi ni dia tak boleh tidur dalam beberapa malam. Dia tidur tuan-tuan, tapi ada kerisauan. Sampai Nabi kata apa? Alangkah baiknya lah kalau ada orang soleh yang boleh menjaga aku pada malam ini. Maksudnya, Nabi risau keselamatan dia. Macam mana ni? Mungkin dia ancam ke, ditangkap dan sebagainya. Macam mana ni? Lalu tuan-tuan, kata Aisyah, bila Nabi sebut tu, tiba-tiba ada dengar bunyi senjata dekat luar rumah Nabi. Nabi tanya pada Aisyah, siapa dekat luar tu? Kata Aisyah, waktu itu yang datang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiba-tiba tuan-tuan, tiba-tiba. Nabi tanya, Sa'ad, kenapa kamu datang? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ni tiba-tiba terfikir dan terdetik dalam hati aku ni, bimbangkan keselamatan kamu ya Rasulullah. Maka aku datang di sini untuk kawal kamu, untuk jaga keselamatan kamu sepanjang malam. Dan Nabi SAW doakan Sa'ad bin Abi Waqqas ni dengan doa keselamatan, kebaikan kepada dia. Memang terbuktilah Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang saleh. Baik. Jadinya tuan-tuan, asbab daripada 3 peristiwa ni dan beberapa peristiwa-peristiwa yang lain, maka Allah turunkan wahyu dalam surah Al-Hajj, cerita tentang kebenaran untuk Nabi dan para sahabat untuk berperang. Baru kebenaran tuan-tuan. Nabi boleh keluar untuk pertahankan kota Madinah, pertahankan diri mereka sendiri. Nanti ada satu lagi tempoh, Allah turunkan wahyu, Allah turunkan tata cara berperang pula. Itu beza tuan-tuan. Kali ini turun wahyu untuk berperang. Lepas ni tuan-tuan, turun wahyu tata cara berperang. Kenapa Allah turunkan secara asing tuan-tuan? Sebenarnya dia adalah panduan kepada Nabi. Dan itu adalah isyarat kemenangan kepada Nabi SAW. Ni tak apa, nanti kita akan bincang pada waktu yang lain. Jadinya tuan-tuan, saya berhenti dekat sini. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan tuan-tuan, kisah-kisah Nabi ini memberikan kita kefahaman, menimbulkan rasa cinta pada Nabi SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.